Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Danish bin Zulkifli. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang isu tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat serta punca-punca berlakunya isu tersebut. Sejak kebelakangan ini, pelbagai isu berkaitan tanggungjawab semakin membimbangkan. Antaranya termasuk pencemaran alam sekitar, sikap tidak prihatin terhadap masyarakat, vandalisme serta tindakan individu yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kesan terhadap orang lain. Menurut pemerhatian, salah satu punca utama berlakunya isu ini ialah kurangnya kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat. Masih ramai individu yang menganggap perkara seperti membuang sampah di merata-rata atau merosakkan harta awam sebagai perkara kecil, sedangkan tindakan tersebut memberi kesan besar kepada kebersihan dan kesejahteraan alam sekitar. Selain itu, pengaruh teknologi dan media sosial juga menjadi antara faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan masa di dunia maya sehingga kurang mengambil berat tentang keadaan di sekeliling dan hubungan sesama masyarakat menjadi semakin renggang. Di samping itu, sikap individualistik turut menjadi punca berlakunya isu tanggungjawab sosial. Ada segelintir masyarakat yang hanya mementingkan keuntungan dan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesan terhadap orang lain atau alam sekitar. Masalah ekonomi juga dipercayai menjadi salah satu faktor sesetengah pihak sanggup mengabaikan aspek kebajikan pekerja dan penjagaan alam sekitar demi mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. Semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial. Sikap prihatin, bekerjasama dan saling menghormati perlu diterapkan agar masyarakat yang harmoni dan sejahtera dapat diwujudkan. Ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Haziq Iskandar bin Kamarudin. Masalah sosial ialah realiti yang kita saksikan dan baca dalam berita pada setiap hari. Kesan yang bermula daripada individu, melanda keluarga serta merentasi masyarakat dan negara. Kesan pertama dan paling asas adalah kepada individu. Apabila seseorang terjebak dengan gejala sosial, masa depannya boleh terjejas kerana masalah kewangan akibat berjudi, pembelian barang penagihan dan mereka sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan masalah kesihatan mental dan fizikal. Ini kerana pengambilan barang penagihan dan gaya hidup yang tidak sihat. Selain itu, maruah dan harga diri mereka juga akan tercela kerana mereka melakukan tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat. Kesan kedua adalah kepada keluarga. Kesan daripada ahli keluarga yang terlibat dengan gejala sosial ini membawa kepada kesedihan, beban kewangan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Ibu bapa yang gagal memikul tanggungjawab sosial iaitu mendidik anak kepada jalan yang betul sebenarnya telah membuka ruang untuk masalah itu tumbuh. Sekarang, mari kita lihat kepada kesan yang paling besar dan luas iaitu kepada masyarakat dan negara. Apabila masalah sosial berluasa, kita dapat melihat ketenteraman awam terganggu. Kita rasa tidak selamat berjalan di jalan raya, tidur di rumah tidak lengang, harta awam rosak dan persekitaran menjadi kotor dan tidak terjaga. Kita terlalu banyak bersikap, bukan urusan aku, biarkan sahaja dan sering berdiam diri apabila melihat kesalahan berlaku. Kita lupa bahawa menjaga keamanan, saling menegur kesalahan dan saling tolong-menolong
merupakan kewajipan kita bersama. Apabila tanggungjawab ini diabaikan, semangat kejiranan dan perpaduan kaum akan tergugat. Dan ingatlah, masyarakat yang lemah akan melahirkan negara yang lemah. Kesan buruk ini terus dirasai di peringkat negara. Kos penyelenggaraan dan kawalan jenayah meningkat mendadak. Wang rakyat yang sepatutnya digunakan untuk membina hospital dan sekolah terpaksa digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Imej negara juga tercemar di mata dunia. Pelabur takut untuk melabur dan pelancong akan melarikan diri daripada negara kita. Paling merisaukan, generasi muda yang sepatutnya menjadi tenaga penggerak dan pemimpin masa depan negara menjadi rosak dan hilang arah tuju akibat gejala sosial. Ini bermakna kemajuan kita dan masa depan negara kita sebenarnya terancam hanya kerana kita gagal memukul tanggungjawab sosial sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Iskandar bin Madiah. Saya akan menyampaikan tentang cara penyelesaian gejala sosial seperti zina, pergaulan bebas, vandalisme dan penyalahgunaan dadah dalam masyarakat. Cara penyelesaian gejala sosial. Terdapat 3 aspek yang boleh kita lakukan. Pertama, individu, masyarakat dan keluarga. Individu. Pertama, kita perlu meningkatkan akidah dan iman dalam diri. Kedua, membaca Al-Quran, menjaga solat dan berzikir. Yang ketiga, menjadi individu yang bijak dalam memilih rakan, kerana rakan merupakan titik besar dalam membawa kita kepada melakukan perkara yang mungkar. Aspek yang kedua ialah masyarakat. Masyarakat perlu mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar serta menegur dan menasihati secara berhemah terhadap perkara yang salah. Ketiga, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang positif dan selamat. Aspek yang ketiga ialah aspek yang paling penting dalam memupuk jati diri seorang individu, iaitu keluarga. Pertama, ibu bapa perlu menjadi contoh dan teladan yang baik terhadap anak-anak dengan menyampaikan ilmu agama dan mewujudkan jati diri yang cinta akan agama sejak kecil dalam diri anak-anak. Yang ketiga, menjaga pergaulan dan penggunaan media sosial yang dilakukan anak-anak kerana dapat mencegah dari berlakunya perkara yang buruk. Hal ini dapat menjadi suatu titik yang penting dalam menjaga umat Islam dan memelihara jati diri seorang Islam. Kesimpulannya, kita perlulah bertanggungjawab dan bekerjasama dalam mencegah gejala sosial serta memupuk akhlak dan iman dalam diri. Dan yang paling penting ialah menanam ilmu agama yang dalam diri agar kita dapat menjauhi perkara yang keji.